Loan bank Islam itu haram. Betul ke? Sebab ramai orang yang salah faham tentang faedah dan untung dalam Islam. Kalau anda nak tahu jawapan daripada saya, anda kena tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Dr. Adam Zubir, Doktor Kewangan anda. Saya ada satu persoalan yang saya nak tanya kepada anda semua, sebab ada juga beberapa orang yang komen dekat dalam video-video saya bila saya berkongsi tentang topik hutang, terutamanya hutang bank. So ada juga orang yang tanya saya, loan bank Islam itu haram. Betul ke? Cuba anda komen dekat bawah. What do you think? Kalau anda nak tahu jawapan daripada saya, anda kena tengok video ni sampai habis. Kenapa orang cakap begitu? Sebab yes, some of them, ada banyak cara bila kita nak melihat tentang loan ini dari sudut Islam, dari sudut syariah. Tetapi saya nak ambil satu sudut, iaitu kita kena faham, untuk anda semua masyarakat marhain, anda kena faham ada perbezaan antara faedah dan untung. Sebab ramai orang yang salah faham tentang faedah dan untung dalam Islam. So faedah ni apa? Interest. Untung ni apa? Profit. Kalau kita tengok dekat dalam struktur perbankan itu sendiri, bila sesuatu bank itu mengeluarkan pinjaman, sama ada mereka memberikan kontrak pinjaman ataupun mereka memberikan kontrak pembiayaan. Pembiayaan. So kalau kita tengok dari segi kita buat pinjaman daripada bank Islam ataupun mana-mana bank yang menawarkan Islamic financing ini, so financing itu apa? Pembiayaan. Loan itu pinjaman. Dan kalau kita tengok kontrak tersebut, bila kita tengok loan, apa saja bank yang menawarkan pinjaman, bila anda baca, dia akan bagi anda interest rate ataupun kadar faedah. Tapi kalau anda lihat kontrak daripada pembiayaan Islam, financing, Islamic financing, dia akan tulis profit rate ataupun kadar keuntungan. One angle untuk kita faham kenapa loan yang mengenakan kadar faedah itu riba dan riba itu haram. Tetapi sebaliknya, bank-bank yang menawarkan Islamic financing ataupun pembiayaan Islamik ini, termasuklah bank Islam, mereka mengenakan keuntungan, kadar keuntungan, bukannya kadar faedah. Dan itu hukumnya harus dalam Islam. Sebab untung ini dia menggunakan kontrak jual beli murabahah, iaitu mereka kenakan kos di atas barang yang anda beli tersebutlah, sebab anda bayar secara beransuran. So mereka menanggung risiko untuk membolehkan anda bayar setiap bulan rather than anda bayar lump sum. So untuk memudahkan cara, saya nak kongsikan kepada anda satu ilustrasi supaya anda faham. Jom saya bagi contoh. Ini contoh faedah dulu. Kita tunjuk the conventional banking. Maksudnya bank yang menawarkan pinjaman dan mengenakan kadar faedah. So, saya bagi nama Encik Ali. Tak ada kaitan dengan yang hidup dan yang mati. Memohon pinjaman daripada perbankan konvensional untuk membeli sebuah rumah. Pihak bank memberi pinjaman wang sebanyak RM300,000 kepada Encik Ali untuk membeli sebuah rumah tersebut. Kemudian Encik Ali pun dapat duit RM300,000. Encik Ali membeli sebuah rumah tersebut daripada developer dengan duit pinjaman tersebut. So duit ni duit Encik Ali pinjam daripada bank konvensional, bank yang mengenakan kadar faedah tadi. So Encik Ali pun membayar hutang kepada bank sebanyak 3% kadar faedah. Bagi cara mudah, 3% daripada RM300,000, kita ambil contoh paling mudah RM9,000. Betul? So 3% daripada RM300,000, RM9,000. So RM309,000. Encik Ali membayar hutang kepada bank sebanyak RM309,000, iaitu harga rumah tersebut, harga pinjaman, harga kos RM300,000 campur dengan kadar faedah kepada pihak bank dalam masa tempoh let's say 10 tahun. So, kalau anda lihat situasi tersebut, charge
tambahan ataupun faedah yang dikenakan atas pinjaman itu adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam sebab dia mengenakan kadar faedah. Saya bagi anda contoh. This is simple interest calculation. Saya tak nak go into the technical. Tapi ini amortization loan lah, simple loan lah. Itu saya tolak tepi. Saya nak bagi anda mudah faham. So, tu contoh pertama. Itu contoh bila bank kenakan kadar faedah, dan ini contoh yang dilarang dalam Islam sebab itu adalah riba. Okay, mengenakan keuntungan di atas duit yang dipinjamkan. So, macam mana video? Okey tak? Baik. By the way, saya ada satu berita yang saya nak kongsikan kepada anda. Saya ada buat satu kelas kewangan tak lama lagi. So, bagi mereka yang berminat, anda hanya perlu pergi dekat description. Dekat situ, saya ada sertakan link untuk hadiri ke kelas kewangan yang saya akan buat tak lama lagi. So, tunggu apa lagi? Klik link dalam link description. So, jom kita sambung balik video tadi. Saya bagi pula senario kedua. Okay, contoh yang kedua. Ini Encik Hakim. Okay, Encik Hakim memohon pembiayaan daripada perbankan Islam untuk membeli sebuah rumah. Dengar perkataan yang saya gunakan berbeza. Pembiayaan. Dalam bahasa Englishnya financing. Bank membeli rumah daripada developer dengan harga RM300,000. So bank beli cash. Bank ada duit. Bank pula menjual rumah tersebut kepada Encik Hakim dengan harga RM300,000 beserta 3% kadar keuntungan. Jual beli, kan, macam bisnes. Encik Hakim pula membayarlah duit sebanyak RM309,000. Okay, RM309,000 iaitu kadar harga rumah tersebut, harga kos campur dengan untung kepada pihak bank dalam tempoh 10 tahun. So, untung di dalam jual beli ini adalah dibenarkan di dalam Islam. So, saya explain very layman term supaya semua orang faham. Anda faham kalau anda beli nasi lemak, kan? Nasi lemak tu adakah dia jual ikut harga kos? Tidak. Betul tak? Dia beli, dia jual, ada kadar keuntungan. Sama juga dengan konsep kita buat pembiayaan daripada perbankan Islam. So this is one angle supaya anda semua faham kenapa bila kita cakap tentang loan, pinjaman itu haram sebab pinjaman mengenakan kadar faedah. Tetapi bila kita cakap konsep pembiayaan daripada perbankan Islam itu hukumnya harus sebab dia menggunakan konsep jual beli. Okay? So hopefully anda faham. In fact, saya ada interview seorang rakan dalam industri yang bernama Tuan Afian Matrawi, yang mana kami berbincang tentang konsep hutang ini, perbezaan antara hutang konvensional ataupun yang riba, yang haram ini berbanding dengan hutang pembiayaan ataupun pembiayaan Islam. Okay? In fact, kalau anda tengok kontrak, kita buat loan Islamic loan. Mana ada Islamic loan? Islamic financing. It's called pembiayaan, it's not pinjaman. Jika mereka menggunakan pinjaman itu, maka hukumnya haram lah. Sebab loan. Mana boleh kita charge keuntungan ke atas loan. Itu riba. Itu saja daripada saya, dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir, pastikan anda subscribe supaya setiap kali saya release video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, kredit kad, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, senang sahaja pergi ke YouTube. Type saja nama saya Dr. Adam Zubir, diikuti dengan kata kunci yang anda nak cari. Contohnya macam Sikris, type Sikris dan video saya akan ada. Itu saja daripada saya akan jumpa anda nanti.